Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, saya Cikgu SKMZ. Pada kali ini ingin berkongsi satu lagi tajuk pembelajaran, iaitu tajuk perpuluhan bagi tahun 5 dalam subtopik tambah perpuluhan. Okey, sebelum cikgu memulakan pengajaran cikgu, jangan lupa tekan like dekat video ini dan juga subscribe channel cikgu. Okey, mari kita lihat apa yang cikgu ingin kongsikan pada kali ini. Okey, untuk penambahan perpuluhan tahun 5, perbezaannya dengan tahun 4 hanyalah jumlah nombor perpuluhan tersebut. Kalau tahun 4, penambahan perpuluhan tahun 4 hanya melibatkan 2 nombor perpuluhan, manakala tahun 5 dia melibatkan 3 nombor perpuluhan. Maksudnya penambahan perpuluhan yang melibatkan 3 nombor. Okey. Jadi di sini cikgu telah sediakan 4 soalan, contoh soalan perpuluhan untuk kita sama-sama selesaikan. Bagaimana selesaikan soalan penambahan dalam tajuk perpuluhan. Okey, kita pergi kepada contoh yang pertama. 3.72 kita tambahkan dengan 4.5 tambahkan dengan 1.29. Okey, untuk penambahan perpuluhan kita selesaikan menggunakan bentuk lazim. Okey, untuk menulis bentuk lazim sama juga seperti tambah nombor biasa. Perbezaannya bila tajuk perpuluhan dia ada titik perpuluhan itu. Okey, kita tengok di sini. Yang pertama kita tulis 3.72. Okey, untuk nombor kedua kita tulis dahulu dia punya titik perpuluhan. Pastikan dalam keadaan selari. Okey, di belakang titik perpuluhan nombor 5 dan di depannya adalah nombor 4. Okey, untuk nombor ketiga pun sama, kita tulis dahulu titik perpuluhannya, pastikan selari. Di belakangnya 2, 9 dan di depan titik adalah 1. Okey, kotak yang kosong di bawah 2 ini kita tuliskan sifar. Dan kita letak operasi tambah, simbol tambah. Jadi kita lihat di sini, kita gariskan. Okey, kita tambah sama-sama. Okey, ini contoh penulisan untuk bentuk lazim bagi menyelesaikan penambahan perpuluhan. Jadi kita tambah daripada belakang 2 tambahkan 9 sama dengan 11. 1 tambah 7, 8. 8 tambah 5, 13. 13 tambah 2, 15. Okey, 15 turunkan 5. 1 naikkan di sebelah. 1 tambah 3, 4. 4 tambah 4, 8. Tambah 1, 9. Okey, titik boleh tulis semula. Jadi kalau kita perasan di sini, kedudukan titik itu selari, lurus. Maksudnya itu selari itu maksudnya lurus. Itu yang kita perlu jaga dalam menyelesaikan penambahan untuk tajuk perpuluhan. Kedudukan titik itu mesti selari. Kalau tidak selari, kemungkinan kamu punya jawapan akan salah. Okey, jadi di sini kita tulis jawapannya 9.51. Okey, kita pergi contoh yang kedua. Sama juga kita selesaikan guna bentuk lazim. 7.5.
Okey, nombor kedua kita tulis dahulu titiknya. Okey, 9, 6, 4. Okey, nombor ketiga pun sama, kita tulis dahulu titiknya. 2, 3, 2, 9. Okey, yang ada kotak kosong bolehlah kita isikan sifar. Jadi kita buat operasi tambah dan kita gariskan. Okey, kenapa cikgu pesan kamu untuk memastikan titik itu berada di tempat yang sama, maksudnya di kedudukan yang selari. Okey, kalau kita terus tulis, kadang-kadang murid dia salah tulis. Kalau dia terus tulis 7.5. Lepas tu yang nombor kedua ni dia tersalah tulis 9.64. Jadi kalau kita perhatikan di sini, kedudukan titik itu tidak selari. Ni, kedudukan itu tidak selari, tidak lurus. Kalau yang ini dia lurus. Jadi kita kena hati-hati dengan kedudukan titik perpuluhan tersebut. Okey, mari kita selesaikan sama-sama. Sifar tambah 9 sama dengan 9. Sifar tambah 4, 4 tambah 2 sama dengan 6. 5 tambah 6, 11. 11 tambah 3, 14. Naik 11 ini 1. 1 kita tambah dulu 9. 1 kita tambah dulu dengan 9 sama dengan 10. 10 tambah 7, 17. 17 tambah 2, 19. Titik perpuluhan jangan lupa tulis. Jadi jawapannya 19.469. Okey, kita pergi contoh yang seterusnya, iaitu contoh yang ketiga. 2.54 tambahkan dengan 7.493 dan tambahkan dengan 5. Okey, jadi kalau kita perhatikan di sini, sebelum kita selesaikan soalan, kita perhatikan yang nombor ini. Dia tidak memiliki titik perpuluhan. Jadi kalau untuk murid yang lemah ataupun murid yang selalu membuat kesilapan, mana-mana nombor dalam tajuk perpuluhan yang tiada titik perpuluhan, kalau boleh kamu tambah dahulu titiknya sebelum kamu menyelesaikan soalan dalam bentuk lazim. Okey, jadi kalau 5 ni kita tambah titik perpuluhannya, titik perpuluhan tu automatik berada di belakang 5. Jadi tulis dulu 5, jadi titik tu berada di sini. Perpuluhan sifar. Kenapa cikgu suruh tulis titik dulu? Untuk mengelakkan kamu salah dalam dalam meletakkan 5 ni di kedudukan mana ketika menyelesaikan soalan dalam bentuk lazim. Okay, kita lihat contohnya. Kita tulis dulu 2.54. Tambahkan dengan, kita letak dulu titik 7, 4, 9, 3 dan 5 perpuluhan sifar. 5 perpuluhan sifar. Tambah yang kosong ni, bolehlah kita isi sifar supaya bentuk lazim kita nampak lagi kemas. Okey, garis. Okey, jadi kita selesaikan sama-sama. Sifar tambah 3 tambah sifar sama dengan 3. 4 tambah dengan 9 sama dengan 13. Naik 1. 1 tambah 5, 6. 6 tambah 4, 10. Naik 1.
7, 2, 1, 10 tambah 5, 15. Jadi kita letakkan titik. Okey, jadi di sini cikgu ingin kongsikan kenapa kita perlu tambahkan titik perpuluhan sebelum kita memulakan penyelesaian dalam bentuk lazim. Sekiranya kita tidak terus letak perpuluhan, kebanyakan murid dia akan membuat kesilapan seperti ini. Okey, 5, 4, 7.493 dan dia nampak 5 tu tiada titik perpuluhan. Jadi dia letak 5 tu di belakang. Dan dia tambah, automatik jawapan yang kamu akan dapat adalah salah. Maknanya seperti cikgu cakap, kalau murid lemah ataupun murid yang selalu melakukan kesilapan, wujudkan dulu titik perpuluhan itu sebelum kita menyelesaikan soalan tersebut. Okey, kita pergi contoh yang seterusnya. Jadi di sini kita tulis dulu jawapannya 15.03. Okey, contoh soalan yang terakhir. 5.721 tambahkan dengan 8 dan tambahkan dengan 4.87. Okey, jadi di sini kalau kamu perhatikan ada satu nombor yang tidak memiliki perpuluhan. Jadi macam cikgu cakap tadi, kita wujudkan dulu titik perpuluhan sebelum kita menyelesaikan soalan tersebut dalam bentuk lazim untuk mengelakkan kecuaian kamu semasa pengiraan. Jadi kita wujudkan titik perpuluhan. Mana-mana nombor yang tiada titik perpuluhan, kedudukan titik perpuluhan tu berada di belakang nombor. Jadi 8 di belakangnya ini titik dan di belakangnya kita tambahlah nombor sifar. Okey, jadi kita selesaikan dalam bentuk lazim. 5.721. Ini kita letak dulu titik 8 sifar. Lepas tu titik 4 8 7. Mana-mana yang tiada kotak kosong tu kita boleh isikan sifar. Dan kita buatlah operasi tambah. Dan kita gariskan. Okey, mari kita selesai sama-sama. 1 tambah sifar sama dengan 1. 2 tambah dengan 7 sama dengan 9. 7 tambah dengan 8 sama dengan 15. Turunkan 5, naikkan 1 di sebelah. Okey. 154 sama dengan 10. 10 tambah dengan 8 sama dengan 18. Jangan lupa letak titik perpuluhan. Jadi jawapannya 18.591. Okey, itu saja. Okey, itu adalah 4 contoh yang cikgu ingin kongsikan pada kali ini dalam tajuk penambahan perpuluhan. Okey. Kesimpulannya di sini, pertama, untuk penambahan perpuluhan, kamu kena jaga-jaga dengan titik perpuluhan. Pastikan titik perpuluhan itu berada dalam keadaan selari. Untuk operasi tambah ni, kedudukan titik tu mesti dalam keadaan yang selari. Macam yang inilah selari, lurus. Ni kalau kita perhatikan selari. Okey, lepas tu yang kedua yang kamu perlu ingat, sekiranya dalam ayat matematik itu ada nombor yang tidak memiliki titik perpuluhan, tolong wujudkan dulu titik perpuluhan untuk mengelakkan kamu silap dalam membuat penambahan. Kebanyakan murid, kalau cikgu perhatikan, memang melakukan kesilapan itu. Dia tidak tambah titik perpuluhan pada nombor yang tiada titik perpuluhan dan akhirnya dia salah kira. Sebab dia meletakkan nombor itu dalam kedudukan rumah yang salah. Okey.
Itu sahaja tips daripada cikgu pada kali ini untuk penambahan perpuluhan bagi tahun 5. Cikgu harap video ini sedikit sebanyak dapat membantu kamu untuk menyelesaikan soalan penambahan perpuluhan bagi tahun 5. Okey, cikgu harap kita akan berjumpa dalam video yang akan datang untuk tajuk lain lagi. Okey, cikgu harap kamu stay at home and stay safe. Okey, itu saja daripada cikgu. Okey, bye. Assalamualaikum.